Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الحمد لله القائل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan dan juga keyakinan, yaitu dengan melakukan segala suruhannya
dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa, seterusnya selamat dan berjaya di dunia serta di akhirat. Tajuk khutbah kita pada kali ini adalah gejala fitnah meruntuhkan ummah muslimin yang dirahmati Allah. Fitnah yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah tuduhan atau tohmahan yang diada-adakan sama ada dia berbentuk gambar, kisah-kisah dan sebagainya yang boleh memburukkan atau memalukan seorang individu, sesebuah institusi atau kumpulan dan seumpamanya. Dalam zaman serba moden dan era teknologi ini, penyebaran fitnah mudah berlaku sama ada melalui ucapan, khidmat pesanan ringkas SMS, email, laman sesawang ataupun blog, WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Penyebaran berita fitnah tersebut berlaku dengan cepat, meluas dan mudah diperolehi tanpa sebarang waspadaan untuk menyelidiki maklumat yang diterima. Seterusnya tanpa teragak-agak disampaikan kepada orang lain. Sikap ini amat ditegah oleh Islam. Ini kerana Islam menganjurkan umatnya agar setiap berita yang sampai, terutamanya melalui orang yang digolongkan sebagai fasik, yaitu mereka yang mestilah diselidiki terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah terlebih dahulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Berdasarkan ayat tersebut, wajib bagi setiap muslim menghalusi segala berita yang diterima, supaya tidak terbawa dalam kancah berita berunsur fitnah. Sebarang berita yang diterima terlebih dahulu perlu dipastikan kebenarannya. Kebijaksanaan dan kewawasan amat penting digunakan bagi memastikan tidak terpedaya dengan berita berunsur fitnah. Budaya menabur fitnah, menyebarkan dan berkongsi fitnah, dan istilah moden pada hari ini disebut share and like, adalah sesuatu yang keji dan amat dibenci oleh Islam, sehingga ianya dikategorikan sebagai dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang amat pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, menabur fitnah dengan mengumpat dan sebagainya berlaku sama ada disedari ataupun tidak, termasuk dalam sikap buruk apabila seseorang menyebut atau menceritakan keburukan seseorang tanpa menyiasat terlebih dahulu. Penyebar berita biasanya menyebut dengan kabar ataupun kabar angin ataupun viral. Bagaimanapun, apabila berita tersebut disampaikan daripada seseorang, diulang-ulangkan maklumat yang belum sahih itu seolah-olah sudah menjadi fakta dan berita benar. Kenapa fitnah dianggap keji dan dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa?
antara ancaman dan dosa fitnah dan penabur fitnah yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang pertama, penabur fitnah yang paling berbahaya dan berdosa besar, bahkan tidak diterima menjadi saksi selama-lamanya, ialah fitnah qazaf, yakni tuduhan zina tanpa saksi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka yang menyimpan fitnah 80 kali sebat. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang kedua, penabur fitnah dan pengumpat disifatkan sebagai sekeji-keji manusia. Hadis daripada Abdurrahman bin Ghanmin radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sekeji-keji manusia ialah mereka yang berjalan menabur fitnah, mereka yang melagalkan di antara insan yang berkasih sayang, dan mereka yang mencari-cari kesalahan terhadap orang yang tidak bersalah. Riwayat Imam Ahmad. Yang tiga tuan-tuan, menabur fitnah dan mengumpat diumpamakan seperti memakan daging saudara sendiri. Sesungguhnya manusia yang waras tidak sanggup memakan daging manusia, ini kan pula daging saudara kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah berdosa. Janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang. Janganlah setengah kamu mengumpat, setengahnya yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian ada mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang keempat, penghasut, pengadu domba dan batu api akan disiksa dalam kubur. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya mereka berdua penabur fitnah dan mengumpat diazab, dan tidaklah mereka berdua diazab disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, tetapi disebabkan salah seorang mereka tidak berselindung ketika membuang air kecil, dan seorang lagi memecah belahkan masyarakat dengan berjalan menabur fitnah. Riwayat Al-Bukhari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, selain ancaman dan dosa fitnah serta penabur fitnah, sebagaimana yang disebutkan oleh syara, fitnah juga turut membawa keburukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ialah yang pertama, dosa membuat dan menyebar fitnah disifatkan sebagai dosa sesama manusia. Dosa ini tidak akan diampunkan kecuali orang yang difitnah memaafkan perbuatan tersebut. Yang kedua, fitnah memecah belahkan rumah tangga dan merosakkan masyarakat. Kerana fitnah, hubungan adik-beradik, suami istri, jiran tetangga dan sebagainya akan hancur dan membawa kepada permusuhan yang berkekalan. Bahkan perbuatan menyebar fitnah diumpama sebagai api yang membakar karena gambut
atau seperti api dalam sekam, kerana ia cepat merebak sehingga akhirnya menjadi jeru atau debu yang berterbangan, yang menyusah dan menyakitkan orang ramai serta merugikan negara. Yang ketiga, fitnah adalah satu perbuatan yang hina disebarkan bertujuan untuk memburukkan individu atau kumpulan. Ianya tidak ubah seperti kata pepatah, balik batu sembunyi tangan, ibarat menggunting dalam lipatan, dan juga ibarat duri dalam daging. Yang keempat, budaya yang membuat dan menyebar fitnah boleh mengganggu kestabilan dan keamanan negara. Oleh itu, usahakan diri, keluarga dan masyarakat serta sekeliling menjadi alat atau ejen pembuat dan penyebar fitnah yang boleh menimbulkan huru-hara dan mengancam kestabilan sebuah negara. Yang kelima, tuan, fitnah boleh mengakibatkan jatuhnya marwah seorang individu dan perkumpulan. Begitu juga ia boleh menyebabkan seorang yang tidak bersalah dihukum sebagai bersalah. Muslimin yang dirahmati Allah, pengajaran dan tauhid yang dapat kita sarankan daripada khutbah hari ini ialah yang pertama, umat Islam hendaklah menghindarkan diri dari budaya jahat menaruh fitnah, kerana ianya adalah sikap yang amat keji dan bakal meruntuhkan keharmonian rumah tangga, merosakkan masyarakat dan menjejaskan kestabilan negara. Yang kedua, setiap individu muslim wajib memperhalus setiap berita yang diterima, terutamanya kabar atau berita yang dilabel sebagai kabar angin ataupun dengar kabar, supaya tidak terbabat dalam kancah berita berunsur fitnah. Bahkan hendaklah memadamkan serta-merta. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menyadari bahawa segala persengketaan dan kekeliruan tidak akan dapat diselesaikan apabila merebaknya gejala menaruh fitnah. Bahkan ianya boleh meruntuhkan ummah dan negara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kamu yang bertelingkah itu dengan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an taghfir 'anna Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين
وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملك الأعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين الشيخ الحاج ابن المرحوم سلطان الدين الشيخ الحاج. اللهم آت العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلامور تنطق ابن الشيخ ابن سلطان شرف الدين الشيخ الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي عمرهم مصلحين للموظفين والرعية والولاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.